Hai, hello, selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan sistem maklumat geografi, ataupun lebih spesifik lagi, kita akan melihat bagaimana sistem maklumat geografi ini ataupun GIS ini boleh membantu dalam menyelesaikan isu yang akan kita bincangkan pada hari ini, yaitu berkaitan dengan jenayah di Malaysia. Oke, kita semua tahu negara kita semakin tahun dan semakin membangun. Dan dalam pembangunan itu berlaku proses pembendaran. Kita sebagai orang geografi pasti tahu apa itu proses pembendaran, dan disebabkan oleh proses pembendaran itulah wujud satu aktiviti yang tidak bagus dalam kalangan masyarakat, yaitu jenayah. Oke. Sebenarnya isu jenayah ini sangat merisaukan, terutamanya untuk orang-orang di dalam kawasan bandar itu sendiri, karena jenayah ini boleh menggugat, mengancam keselamatan mereka, sehingga dapat mengancam kualitas hidup mereka. Oke, jika kita lihat, kita boleh buat perbandingan dengan kehidupan di luar bandar ataupun di kampung-kampung dan kehidupan di bandar. Memang kehidupan di bandar nampak lebih modern karena banyak pembangunan dan juga banyak kemudahan dia. Namun di luar bandar lebih tenteram. Karena apa? Karena jenayah kurang berlaku. Heli pada tahun 1995 telah menyatakan bahwa bandar telah berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Siapa-siapa yang pernah tinggal di bandar pasti tahu dan pernah merasai kerisauan tinggal di bandar. Takut akan ada perompak, takut ada pencuri, karena terdedah dengan aktiviti jenayah ini. Oke, ini adalah statistik case jenayah yang ada di Malaysia. Kita boleh lihat di sini. Semakin tahun semakin bertambah case jenayah ini. Cuma disebabkan oleh COVID-19 pada tahun ini, jenayah ini berkurang disebabkan oleh PKP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Namun jenayah cyber berleluasa pada ketika ini. Dan kalau saya tidak silap, ya isu jenayah cyber ini pernah dibincangkan dalam sidang parlimen yang baru-baru bermula ini. Saudara sekalian, pada pendapat Anda semua, kenapa jenayah ini berlaku? Oke, saya di sini telah menyediakan 2 poin kenapa jenayah ini boleh berlaku di kawasan bandar. Oke, yang pertama disebabkan oleh kesempitan hidup. Kita tahu hidup di bandar ini bukan susah, kos hidup adalah sangat tinggi. Dan kita terdedah dengan kedai-kedai. Jadi, jika kita tidak dapat mengawal kemampuan kita sendiri, maka kita akan kekurangan. Dan apa yang berlaku? Disebabkan oleh kesempitan itu, kita sanggup melakukan apa saja, termasuk jenayah, asalkan kita ada uang. Yang kedua adalah disebabkan oleh peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan di bandar memang banyak, namun orang yang datang ke bandar juga banyak. Jadi persaingan di situ. Persaingan menyebabkan mungkin kita tidak layak dari segi kita punya pendidikan, dari segi pengalaman kita, menyebabkan kita tidak mendapat kerja tersebut. Apa yang terjadi? Kita sanggup melakukan jenayah. Jenayah seperti apa? Seperti merompak dan sebagainya, sehingga kita punya duit, uang untuk mencukupi kita punya keperluan khas, keperluan asas maksudnya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan merungkaikan bagaimana GIS boleh membantu menyelesaikan isu jenayah ini. Oke, dalam gambar ini kita lihat ada beberapa cara untuk menangani ataupun mengatasi isu jenayah yang berlaku di kawasan bandar ini. Namun yang paling efektif adalah dengan menggunakan CCTV, dan CCTV ini dilaksanakan atau dipasang dengan menggunakan perisian sistem maklumat geografi ataupun GIS. Nah, kenapa mereka menggunakan sistem aplikasi geografi ini dan bukan hanya main pasang jadi beberapa tempat? Oke, untuk pengetahuan kita semua,
sebenarnya CCTV ini dipasang di tempat-tempat tumpuan berlakunya jenayah, ataupun kita boleh panggil dia sebagai hotspot. Nah, kita kembali ke isu yang saya katakan tadi. Kenapa GIS ataupun sistem maklumat geografi ini digunakan dalam pemasangan CCTV? Oke, yang pertama adalah kita tahu GIS ini kita boleh gunakan untuk menganalisis dan memberi maklumat yang tepat di dalam peta. Jadinya, apa yang terjadi apabila kita dapat melakukan analisis dan mendapat maklumat yang tepat? Bila berlaku jenayah, kita nampak melalui rekaman CCTV. Jadi kita boleh terus pergi ke tempat itu. Jika kita tidak menggunakan aplikasi Persian sistem maklumat geografi ini, mungkin kita akan pergi ke tempat lain yang ada case jenayah, kita pergi ke tempat yang salah pula. Nah, bagaimana? Inilah kepentingan Persian GIS ini diterapkan dalam pemasangan CCTV ini. Oke, untuk pengetahuan kita semua, di Malaysia satu aplikasi yang telah dibangunkan, yaitu dengan menggunakan sistem maklumat geografi ini yang dinamakan sebagai Police Reporting System ataupun PRS, yaitu hasil daripada kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia ataupun JPBD, dan juga Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Oke, ini merupakan salah satu sistem pemantauan bandar selamat ataupun SBPS yang mengandungi Persian GIS yang telah saya terangkan sebentar tadi, sebagai salah satu langkah untuk memastikan keselamatan di bandar sentiasa terjaga. Oke, kita boleh lihat dalam gambar raja ini bagaimana sistem pengumpulan dan mendapatkan maklumat menggunakan Persian GIS ini digunakan. Melalui gambar raja ini kita boleh lihat bahwa maklumat ini berkait rapat dengan pihak-pihak tertentu, misalnya polis. Apabila berlaku satu case jenayah, misalnya di kawasan Kuala Lumpur. Nah, apabila kita menggunakan aplikasi GIS ini, maka polis boleh datang ke tempat tersebut dengan kadar yang segera, dengan ketepatan, maksudnya dia terus sampai ke tempat itu. Namun jika kita tidak menggunakan aplikasi Persian GIS ini, mungkin dia akan mengambil masa yang lama sedikit, dan juga mungkin dia akan tersesat karena CCTV ini ada di berbagai tempat. Namun apabila kita menggunakan Persian GIS, maka kita dapat terus sampai ke tempat itu, karena melalui Persian GIS ini sebenarnya kita boleh masukkan dalam pemetaan maklumat yang lengkap, dan juga ada data-data tersebut. Maksudnya data-data berkaitan dengan case jenayah yang berlaku mungkin di kawasan CCTV kita boleh rekodkan. Oke, hari ini ada case begini, dan kita boleh lihat itu dari masa ke masa. Kita boleh kemas kini juga data tersebut. Nah, ini sebenarnya memudahkan kerja merekod maklumat dan juga memastikan maklumat, juga untuk pergi ke tempat itu untuk masa yang cepat. Nah, cara tidak langsung Persian GIS ini membantu untuk menyelesaikan isu jenayah khususnya di kawasan bandar. Kesimpulannya, saya boleh katakan di sini bahwa Persian GIS ini harus dikembangkan lebih lagi, karena Persian ini banyak manfaatnya, bukan hanya dalam satu sektor tertentu, namun juga sektor-sektor yang lain. Misalnya sektor pelancongan, kita dapat menyediakan satu grafik, satu peta yang memudahkan pelancong. Mungkin juga dalam
pemetaan kadar kemiskinan di negara kita. Jadi melalui JS ini, apabila kita dapat melakukan kadar pemetaan yang betul-betul tepat, yaitu dengan menggunakan sistem JS ini, maka apabila kerajaan menyalurkan bantuan, ia akan betul-betul sampai ke tempat ataupun orang yang betul-betul disasar, karena kita ada maklumat yang lengkap dalam persian JS ini. Begitu juga dengan sektor-sektor yang lain, kita boleh aplikasikan persian JS ini dalamnya bagi memudahkan kerja kita dalam khususnya dalam merekod dan juga menyimpan, seterusnya memaskini maklumat tersebut. Saya rasa itu saja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Berjumpa lagi kita di lain waktu. Terima kasih. Bye.